Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung PDPR kita dengan tajuk kita yang ke berapa ni? Tajuk yang keempat tajuk yang keempat ni kita akan belajar tentang langkah pembentukan Malaysia. Pada tengok di sini tajuk ini. Langkah pembentukan Malaysia. Besar sikit ni. Besar sangat ni. Kalau kita tengok di sini, apa yang kita akan belajar dalam bab ini ialah sambungan daripada 5.3 yang telah kita belajar sebelum ini 5.3 tentang reaksi daripada negara jiran, reaksi daripada masyarakat Tanah Melayu. Baik, dalam di sini apa yang kita nak tengok ialah kepada bahagian utama ni. Kalau pelajar tengok kalau kita tengok pada bahagian utama, biar cikgu letak sikit di sini. Di sini ni. Pelajar nampak di sini ini adalah pada cikgu ialah bahagian utama. Kalau kita nak ambil. Sebab usul ini dia dibentangkan di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni kita dah belajar sebelum ini. Ialah satu dewan yang mana ahli parlimen dipilih melalui sistem pilihan raya. Ini kita kena tahu. Ini dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya YB lah. Dan dia mesti mendapat sokongan majoriti. Majoriti ni maksudnya sokongan 2/3 daripada ahli. Jadi ada 4 usaha utama yang pelajar perlu faham. Yang ni cikgu letak dengan pen biru lah. Kalau kita tengok ada 4 usaha utama yang pelajar kena faham. Yang pertama ini, penubuhan jawatan kuasa setia kawan. Baik, di sini cikgu minta pelajar tolong fahamkan tentang peranan pemimpin. Nanti kita akan tengok. Sebab ini mungkin ditanya, apakah peranan pemimpin dalam jawatan kuasa setia kawan? Ini pertama. Yang kedua, referendum. Referendum ini maksudnya ialah dia nak minta pandangan rakyat. Maksudnya pandangan rakyat tu diambil kira untuk pembentukan negara. Okey. Seterusnya kita nampak ialah rundingan London. Kita pergi biru balik. Rundingan London dan Suruhanjaya Kobot. Pada cikgu kalau 4 ni pelajar faham dah okey. Yang terakhir barulah jawatan kuasa antara kaum. Baik, ada 5 ini. Kita akan tengok peranan pemimpin. Ini pada cikgu soalan dia akan tanya, jelaskan peranan pemimpin dalam kita panggil sini siri lawatan yang tahun dalam JSKM. Ini siri lawatan ni. Kalau kita tengok bawah ni pun ada lagi. Kita nampak dia agak detail. Ini adalah siri lawatan. Jelaskan peranan pemimpin kita peringkat awal. Okey. Jelaskan peranan pemimpin kita. Apa yang kita nak jawab di sini bila kita jumpa perkataan macam ini? Jelaskan peranan pemimpin. Kita tengok peranan Tunku Abdul Rahman. Yang pertama di sini kalau pelajar nak tengok ialah berkaitan dengan peranan Tunku Abdul Rahman. Okey, kita cuba tengok. Tunku ni Perdana Menteri tahun 61, sini tahun 62. Beberapa kali telah pergi ke Sabah dan Sarawak. Ini huraian kita. Telah buat lawatan ke Sarawak dan Brunei. 1. Yang ini Sarawak dan Sabah. 1, 2. Baik. Apa tujuan Tunku ke sana? Okey, kita highlightkan di sini. Tujuannya ialah
untuk bertemu dengan pemimpin. Ini huraian yang awak akan jelaskan di sini untuk menerangkan tentang pembentukan Malaysia. Ini huraian dia. Dan di sini tahun 61, 62 sekali lagi Tunku pergi di sini ialah untuk meninjau kemajuan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita nampak peranan pemimpin ni banyak. Bukan Tunku Abdul Rahman saja, dia dibantu oleh pemimpin lain. Iaitu pada tahun 62 kita nampak ada pemimpin lain di sini. Itu kita nampak Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Bariang, Donald Stephen di Sabah, dan Datuk Mustafa di Datuk Harun di Sabah. Okey, kalau kita nampak peranan Tunku Abdul Rahman, di sini adalah peranan pemimpin Sabah dan Sarawak. Jadi pelajar boleh nampak. Lepas tu ada lagi peranan apa kita boleh ambil? Di sini. Yang besar ni. Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Tun Ghaffar Baba ni. Sekali lagi kita nampak dia nak mendapatkan kesepakatan di kalangan ahli politik dan untuk menjelaskan tentang pembentukan Malaysia. Di sini kita nampak sambung lagi di sini. Beberapa perkara yang pelajar boleh faham peranan pemimpin kita yang sebenarnya kita boleh ringkaskan. Tujuannya simple saja. Apa tujuan yang kita boleh nampak? Cuba saya tengok apa tujuan yang kita boleh nampak di sini. Yang kita boleh nampak dengan jelas tujuannya ialah untuk apa? Yang pertama ialah untuk menerangkan tentang rancangan pembentukan Malaysia. Menerangkan tentang rancangan pembentukan Malaysia. Dua, kita nampak tujuannya ialah untuk bertemu dengan pemimpin. Itu yang pertama kita nampak dia kan. Bertemu pemimpin. Ini tahun 61. 62 kita nampak di sini mengadakan lawatan untuk kemajuan. Dia tanya tentang kemajuan. Seterusnya ditanya yang keempat tentang menjelaskan gambaran. Okey, kita nampak di sini pelajar. Jadi banyak perkara yang perlu kita tengok dan lihat. Barulah kita pergi kepada bahagian ni. Kita nampak bawah ni kan. Ditanya apa? Apakah kepentingan, faedah lawatan dalam proses pembentukan Malaysia? Apakah faedah yang dapat? Di mana inilah faedah dia. Dapat menerangkan tentang pembentukan Malaysia, bertemu pemimpin, kemajuan, menjelaskan gambaran pembentukan Malaysia dan sebagainya. Barulah kita pergi yang pertama ni. Ini yang pertama. Jawatan kuasa setia kawan. Kita nampak di situ. Apa dia buat? Dalam jawatan kuasa ini, kita nampak jawatan kuasa ini dia ditubuhkan ketika semua ahli Parlimen Commonwealth ni. Dia mesyuarat, semua ahli Parlimen Commonwealth mesyuarat. Berapa kali mesyuarat kita nampak? Sebanyak 4 kali. Iaitu Sabah pun ada, Singapura ada, Sarawak ada. Maksudnya adil. Di sini kita nampak adil. Yang ini pelajar kenapa dia tak boleh lari dah ni. Ini tujuan mesyuarat. Tujuan jawatan kuasa ini ditubuhkan. Kita nampak. Bukan semua kita nak ambil. Cuba kita linkkan dengan tajuk tadi. Dia nak meyakinkan. Kita ambil huruf M semua dulu. Meyakinkan tentang pembentukan Malaysia. Satu. Okey. Yang kedua kita nampak tadi sepakat kan? Kata sepakat.
tentang pembentukan Malaysia. Kita ambil yang belakang tu. Semua berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Okey, apa lagi pembentukan Malaysia belakang kita ambil? Menghebahkan tentang pembentukan Malaysia. Jadi, kata kunci di sini, pelajar, kalau kita nak ambil, kata kuncinya, pelajar, ialah huruf M dan pembentukan Malaysia. Pelajar tengoklah, meyakinkan, menyediakan, mengumpul dan sebagainya. Itu kita dapat situ. Dan pengerusi bagi jawatan kuasa ini bukan Tunku Abdul Rahman. Dia dipengerusikan oleh Donald Stephen. Jadi kita nampak penubuhan ini telah berjaya memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. Itu sebab kita nampak di sini, gambar di sini, ini Donald Stephen ni. Beliau adalah pengerusi pada waktu itu. Dan kalau kita boleh baca, kita zoom sikit di sini, kita nampak dalam jawatan kuasa setiap kawan yang penting menjalankan usahanya dari mula untuk mendapat persetujuan. Kita nampak apa lagi? Persetujuan dari segi apa? Agama, bahasa, dan kita nampak ini yang membawa kepada akhirnya pembentukan Suruhanjaya Kobot. Yang ini kita kena baca. Laporan saya kepada Dewan ini adalah tag daripada yang dibuat dan dibentangkan di Parlimen. Kita nampak yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 14 Ogos. Mungkin ini sebagai stimulus. Kalau kita baca secara keseluruhan, kita nampak laporan saya kepada Dewan ini boleh dikatakan telah terlambat sebab kenyataan. Ada beberapa sebab, nanti kita belajar kenapa lambat berkaitan dengan Suruhanjaya Kobot dan sebagainya. Itu kita dah belajar, nanti baru kita dapat gambaran secara khusus. Ini adalah sebahagian daripada ahli jawatan kuasa dia. Baik, dia juga dipanggil sebagai jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Ini dalam KBSM dipanggil ini. Okey, bila dah ada jawatan kuasa, dah mesyuarat selama 4 kali, kita nampak referendum. Yang kedua, ini nombor 2. Referendum Singapura ni, cikgu dah bagi tahu tadi referendum apa maksud. Dia nak mendapatkan pandangan perundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura pada bulan Ogos 62 telah menghasilkan persetujuan Singapura untuk masuk Malaysia. Kenapa? Singapura telah mengadakan satu referendum di kalangan rakyat dia, dan kita nampak di situ keputusan dia adalah rakyat Singapura bersetuju. Ini kita kena garis ni. Untuk bergabung dengan Malaysia. Yang lain pelajar boleh baca lah, seperti syarat ditetapkan. Dan kita nampak 2/3 setuju. Maksudnya 2/3 ni. Barulah kita nampak yang ketiga, rundingan London 61. Ini bukan rundingan London nak merdeka tu. Ini rundingan London yang mana kita ke sana, pemimpin kita ke London untuk menunjukkan pandangan. Dah buat tinjauan semua. Jadi satu hasil daripada rundingan ini, kedua-dua kerajaan kita yang British bersetuju menubuhkan Suruhanjaya. Daripada sinilah kita nampak satu Suruhanjaya ditubuhkan, iaitu Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot. Itu kita nampak yang membawa kepada Suruhanjaya Kobot. Apa yang kita nampak yang membawa kepada Suruhanjaya Kobot begitu detailnya? Pemimpin kita pergi ke sana, buat referendum, buat rundingan London, dan akhirnya kita nampak, pelajar, dalam Suruhanjaya Kobot ni apa yang kita nampak. Mungkin di sini saja cikgu akan buat untuk siri 1 ni. Pelajar akan tengok dalam Suruhanjaya Kobot ini
apa yang kita nak tahu? Okey, apa yang kita nak tahu pelajar? Yang pertama ialah ahli. Satu ialah ahli. Okey, kita tengok ahli. Okey, ahli ni siapa yang terlibat dalam Suruhanjaya Cobalt ni? Siapa yang dipilih? Yang pertama adalah Lord Cobalt. Ini pengerusi. Lepas itu ahli lain ada Sir Anthony Abel, David Waterston, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pauni. Okey, dua yang terakhir ini Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pauni daripada Tanah Melayu. Suruhanjaya Cobalt ni dia bukan buat saja, ini satu Suruhanjaya bebas Suruhanjaya bebas yang mana mereka ni telah pergi ke Sabah, Sarawak, nampak sini, mengadakan lawatan ke Sarawak, lawatan ke Sabah. Berapa kali pergi lawat di sini? Kita nampak 20 di Sarawak dan kita nampak 15 pusat di Sabah. Dan pelajar tolong tengok ahli. Yang kedua, tolong tengok tentang laporan. Daripada 25 tadi, 35 ini, apa laporan yang kita dapat? Ini 35 lah, 20 tambah dengan 15 kita dapat tengok di situ pelajar. Yang ini kita kena detail 2/3. Kalau tak tahu 2/3 ni macam mana, aduh inilah 2/3 menyokong pembentukan Malaysia. Maksudnya majoriti. Dan kita nampak apa masuk Malaysia, apa perlembagaan yang ada ni yang kita bincang sebelum ini, Merdeka, ini adalah asas kepada perlembagaan. Nanti ada perlembagaan lain bila kemasukan Sabah dan Sarawak. Dan yang ketiga ni, kuasa autonomi. Autonomi ni kuasa khas kepada Sarawak dan Sabah. Kita nampak yang uniknya di sini dia kata apa? Tidak boleh dipinda, dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat keputusan dan persetujuan kerajaan negeri. Ini 3 ni. Jadi pelajar, 2 ini cikgu minta pelajar tengok, dan bila kita dah tengok benda ini, barulah kita dapat memahami tentang pembentukan Malaysia secara detail ini. Okey, baik, tengok balik apa yang kita telah bincang. Cikgu harap pelajar faham tentang tajuk awal ini. Ini siri yang pertama. Kita bincang tentang tajuk jawatan kuasa setiakawan. Kita bincang tentang apa? Langkah pembentukan Malaysia. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini. Kita jumpa lagi pada siri seterusnya. Siri ni cikgu akan buat 2 kali lah supaya pelajar boleh jelas dan faham tentang pembentukan Malaysia ni. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.